Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita berjumpa kembali. Azmira. Sir, Okey, sekarang ni keluar apa dekat you on screen? keluar slide. Okey. Saya dah demonstrate bagaimana kita nak menggunakan exist ataupun isfal. Selalunya kita akan gunakan isfal lah, sama ada kita nak tentukan benda tersebut adalah fal ataupun tidak. Kemudian saya telah demonstrate bagaimana kita nak gunakan, bagaimana kita nak memaparkan senarai file, senarai nama file yang terdapat di dalam sesuatu directory. Dalam kes ni kita nak display semua file yang terdapat di dalam folder ch12 ni. Okey, dengan menggunakan method list. Okey, method list. Okey. Kemudian kita tengok pula berkenaan dengan method yang lain. Okey, method yang lain. Sebelum ni kita gunakan exist, method exist, method isfal, method isdirectory, okey, and then method list. So you all juga boleh gunakan method length untuk menentukan, okay, to see the size of the file in bytes represented by infile. Okay, so you all akan dapat dalam bentuk bytes. Okay, kemudian okay, kita just tengok contoh dulu. Infile.length. Okay, katakan, okay, you all tak nampak lah contoh sekarang ni. Okay, contoh sekarang ni dalam dalam file satu, okay, dalam file satu saya tulis file satu, nanti you akan nampak lah. Saya share satu benda. Mana? Kan you nampak apa, Azmira? Notepad. Notepad. Okay, dalam file satu notepad saya tulis saya suka. Saya suka, kemudian saya save. Okay, saya suka. Okay ya. Saya dalam file underscore satu saya tulis saya suka. Oh, okay. Oh, patutlah. Okay. Saya kembali semula ke apa ni? Ke ni. Okay, dalam file satu saya tulis saya suka. Dalam file 2, you all tak nampak lah notepad file 2 ni. Saya tulis saya suka makan nasi. Okay, kita tengok . Ini adalah file text lah. File text. File text. Okay, saya tengok. Dalam, you all nampak sekarang apa ni file, Azmira? Nampak, Sir? Okay, dalam file 1 saya tulis saya suka. Dalam file 2 saya tulis saya suka makan nasi, dapat perkataan. Okay, sekarang ni kita kembali semula kepada coding. Kepada coding. Okay, sekarang ni saya tengok. Sekarang ni you all kembali kepada mana? Admin. Okay. Sekarang ni file 1. File 1. Saya tulis, saya taruhlah saya dah. SOUT length. LENGTH length file length. Okey. Sekarang ni tengok file 1 ada saya suka. Sekarang ni saya tengok saya adalah infile.length. infile.length length. Apa result dia? Saya suka. Ada berapa, Azmira? File length dia? Nampak, Sir? 9. 9. Saya suka. Ada 2 perkataan. Saya suka. Ada 9. Kalau saya gunakan file 2. File 2 tadi ada apa? Saya suka makan nasi. Dalam file 2 ni saya tulis saya suka makan nasi. Ada 4 perkataan. So dia akan berubah tak? Ada berapa? Ada berapa, Azmira? 20. So maksudnya
file link ni data disimpan di dalam bytes. Okey, dalam byte. Okey. Dalam file satu tadi, dalam file satu saya tulis saya suka. Saya suka masuk link ni adalah 9. Tapi kemudian bila saya tukar file satu ke file 2, okey, file 2 saya tukar di sini. Okey. File 2 ni saya simpan saya suka makan nasi. So link bagi file 2 ni adalah 20. Itulah dia punya jawapan dia. Okey. Bermaksud perkataan tu disimpan di dalam bytes. Okey, di dalam bytes. So saya harap you all faham lah. Okey. So saya kembali kepada apa ni? Kepada PowerPoint. Sekarang ke PowerPoint kan? Ya, sir. Sekarang ni, okay, nampak? Sekarang ni you boleh, okay, sekarang ni tengok sini, you all juga boleh dapatkan get name double ataupun method can read ataupun method can write. Okay, samalah. Okay, infal datangnya daripada sini lah, infal. Ni infal ni. Okay, kat mana you supply, you akan supply file tag ataupun file binary. Okay. Can read. To see if infile is associated to a file that exists and can be read. Okay, can be read. Can write. Okay, associated to a file that exists and can be written. Okay, kemudian apa ni? J-file chooser. A java.swing.jfilechooser. Ini adalah GUI komponen yang terdapat dalam Java Swing. Okay, so it will allow the user to select a file. Tadi kita just buat coding ya. So bagaimana you nak gunakan? Ini adalah J-file chooser ni. Ini adalah J-file chooser. Okay, J-file chooser. You boleh explore lah. So bagaimana nak gunakan? Bagaimana nak guna? So you akan gunakan this statement J-file chooser, chooser to new J-file chooser. Kemudian show open dialog, so you akan letak nilai null. Okay. So ini adalah kaedah ya. Kaedah ataupun untuk specific directory you all boleh check. You all boleh supply parameter bagi kelas J-file chooser. Contohlah. Ini tidak ada directory. Ini ada directory. Okay. Ini contoh J-file chooser. Kemudian apa ni? Nanti you akan tengok sendiri lah. Nanti saya akan ajar ini kemudian. Okay. To read data, okay, sekarang ni kita nak pergi ke IO stream, input output stream. Input output stream. Okay, yes, saya dah ajar you all ni yang untuk second part ni dah berapa minit? Sebab saya nak split video ni, saya lupa nak buat timer, saya nak buat timer ni. Okay, dalam 10 minit kot. Okay. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana kita nak buat. Ni mesti tak berapa nak faham, tak apa. Kita abaikan dulu. Okay, kita akan pergi ke IO stream. Okay, to read data from or write data to a file, we must create one of the Java stream object and attach it to the file. Okay, ini dari segi teori lah. To read data from a file, or write ni bermaksud kita nak save data di dalam file. Or write data into a file, you must create one of the Java stream objects. Okay, aliran Java stream object and attach it to the file. Apa tu stream? A stream is a sequence of data items. Okay, a stream is a sequence of data item, usually 8-bit bytes. Okay, ini apa ni dari teori lah, nanti kita akan tengok kemudian. Java has two type of stream, iaitu the first one is input stream and the second one is output stream. Okay, kita akan tengok nanti
Okay, an input stream has a source from which the data items come. Has a source from which the data item come. Source form. Ia maksud source form. Bermaksud kita nak membaca. Selalunya kita akan baca lah input stream ni. Kita akan membaca. And kita akan membaca data dari file. And output stream has a destination to which the data items are going. Bermaksud kita akan simpan data dalam satu file. Okay. So this is input stream. Okay, input stream. Okay, kita tengok yang ni. Okay, input output stream are either character oriented or bytes oriented. Okay, character oriented or byte oriented. Input output. Character oriented input output has special features for handling character data. Okay, character oriented ni bermaksud dia merujuk kepada text file. So kalau text file kita boleh membaca data di dalam text file. Byte oriented input output is for all type of data. So ni adalah binary file. So kita tak boleh nak baca lah dengan mata kasar kita. Okay. So apa maksud ni? Byte oriented stream. Ini berkaitan dengan binary file. Okay, binary file, input stream dan output stream. Okay, kita akan gunakan untuk kita nak membaca ataupun kita nak menyimpan data dalam binary file. Reader and writer adalah kelas. Ni semua ada kelas ni. Input stream dan output stream ada kelas yang kita gunakan untuk kita nak membaca dan juga menyimpan data dalam binary file. Reader and writer. Reader and writer ni mewakili text file. Mewakili text file yang digunakan untuk kita nak membaca ataupun kita nak menyimpan data dalam text file. Okay. File output stream and file input stream are two streams objects that facilitate file access. So selalunya kita akan guna sekali. Okay, kita akan gunakan sekali lah. File output stream allows us to output a sequence of byte. So kita akan gunanya untuk kita nak simpan data dalam file binary. File input stream allows us to read in an array of byte. So kita nak membaca. File input stream digunakan untuk nak membaca. Ini contoh. Contoh ini saya dah buat dah. Okay, contoh saya dah buat. Kita tengok apa yang ada di sini. File out file ini adalah variable. Okay, new file sample1.dat. Okay, satu file. Nama dia sample1.dat. Okay, file output stream. Okay, seperti yang saya katakan tadi, file output stream gunanya untuk kita nak menyimpan ataupun kita nak menulis data di dalam file binary. File input kita nak membaca data daripada file binary. Okay. Sekarang ni apa yang you akan faham di sini? Sekarang ni kita nak simpan data di dalam file binary. Kita nak simpan data dalam file binary. Okay. Contoh di sini. Apa yang you faham sini? Okay, file output stream. Okay. Outstream equal to new file output stream. File output stream. So parameter adalah out file. Di mana out file? Out file ni adalah di sini. Out file ni adalah yang mengandungi directory file ni, iaitu sample1.dat. Okay. So dia ada hubungan kait antara file dengan file output stream. So dia ada hubungan kait ni. So dia akan file output stream adalah kelas yang digunakan untuk kita nak menyimpan data di dalam file. File apa? Bergantung kepada out file. Out file ni di mana? Di sini. So apa nama file yang akan kita simpan? Iaitu sample1.dat ataupun data. Okay. So sekarang kita tengok di sini. Byte sini adalah jenis primitive data type. So ini adalah byte array. Okay. Ini kita initialize data. Initialize array. Initialize data dalam array 10, 20, 30 sebagainya. So sekarang ni kita nak simpan data ni, data 10, 20 sampai 80 ni, kita nak simpan data di dalam file
sample.dat. Kita simpan data sample1.dat. So bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak simpan? Outstream adalah variable yang datangnya daripada sini. Outstream datangnya daripada sini. Outstream.write, nampak write? Write bermaksud kita nak simpan. Write ni adalah satu term yang digunakan untuk kita nak menyimpan data di dalam binary file. Di dalam binary file outstream.write. So apa yang you nak simpan dalam file sample1.data data iaitu byte array. Byte array mana? Ini byte array. Byte array yang mengandungi data 10 hingga 80. So 10 hingga 80 akan disimpan dalam file sample1.data. Okay, so setiap kali you guna file, setelah habis you kena tutup. Okay, close the, untuk you nak close the stream. Okay, so saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh, satu contoh. Folder, mana folder? New share, saya masuk ke folder. Sekarang keluar apa, Zmira? Keluar file. Keluar file, okey. Sekarang ni saya simpan sekarang ni pengajaran. Sekarang ni mana dia? Okey. Coding tadi kita buat dalam coding Java tadi kita buat dalam projek namanya projek file processing project. Ini bila kita gunakan DB dia akan keluar macam ni lah. Okey. Apa yang you all nampak, Azmira? Ada? Nampak folder build and the project SRC. Okey. Sekarang ni dia buat dalam folder file processing project. File processing project. So saya akan bawa you all ke NetBeans. Keluar NetBeans Nampak NetBeans? Yes. Nampak. Okey, sekarang ni saya pergi ke test 1. Saya simpan benda ni dalam test 1. Okey, ini yang terdapat dalam slide tadi. Okey, sekarang ni ini yang cantik, yang dah cantik. Saya nak buat benda, saya nak buang benda ni. Bila you all you all copy and paste daripada slide ke dalam NetBeans, so dia akan jadi macam ni. So apa maksud dia ni? Saya just nak revise balik. File ni adalah satu kelas yang datang daripada package java.io. So you buatlah import java. Nampak? Okay, clear. File ni adalah kelas yang datang daripada package java.io. File output stream datang dari package yang sama. Nampak? File output stream datangnya daripada package java.io. Dah selesai. Apa pula? Ini kemudian nanti tengok. Outstream, apa masalah outstream? Ini okey, tak ada masalah. Okey, sekarang tengok ada masalah sekarang ni. Sebelum ni you all dah belajar berkenaan dengan exception kan? Check exception dengan uncheck exception. Contoh uncheck exception adalah uncheck, UNCHECK, uncheck exception. Contoh nilai dibagi dengan kosong, ataupun you nak tentukan jenis data yang masukkan adalah sama ataupun tidak, itu adalah uncheck exception. Uncheck exception ni kita sebut sebagai runtime. Okay, runtime exception. Okay, bermaksud kita akan detect dia semasa runtime. Tapi untuk check exception sekarang tengok, you all tak boleh nak compile lagi, you all tak boleh nak run. Sebab apa? Sebab file output stream ni